Kita mimpi melihat benda-benda seperti mana kucing, anjing ataupun bayi. Bayi ni saya nak sebut tuan-tuan dan perempuan, bukan bayi yang jambang tu, itu pun bayi juga. Ni bayi budak kecil. Kalau kita mimpi budak kecil yang menyusu pada ketika itu, ini satu alamat yang cukup bahaya. Ataupun tuan-tuan dan perempuan, kita mimpi ular patuk. Ada, kalau istilah kita ni, kalau ular patuk maknanya ada orang nak minang. Itu istilah tu dah kena buang dah. Bila ada ular patuk ni, makna dia sihir itu sudah masuk ke dalam tubuh badan dia. Yang ini cukup kita kena jaga. Bila anak kita bagi tahu, ayah semalam saya mimpi kena patuk ular, jangan kita kata alhamdulillah anak aku ada orang nak minang. Padahal tak, sihir telah masuk dalam tubuh badan dia. Jadi ini benda-benda yang kita kena jaga. Antaranya lagi, biasanya kita ketawa ketika mana tidur. Kadang-kadang yang ini tuan-tuan boleh praktis. Suami tidur, cuba tengok dia malam tu, dia ketawa ke menangis ke? Kalau dia ketawa dia menangis, maknanya dia ada gangguan. Malam esok ganti pula. Malam ni aku tidur, kau tengok. Malam esok kau tengok, aku tidur pula. Supaya kita nak tengok ada tak gangguan ataupun tak ada gangguan. Kemudian kita mimpi pula seperti mana kubur. Jadi itu adalah merupakan tanda-tanda yang mana menunjukkan kita ini terkena dengan gangguan makhluk halus, dan makhluk halus itu sudah berada dalam tubuh badan kita. Antaranya lagi, kita mimpi melihat benda tajam seperti pisau, paku dan sebagainya. Yang ini saya nak sebut tuan-tuan. Dalam kita kembali dalam bab saka, bab keturunan. Biasanya bila datuk nenek moyang kita meninggal dunia, ada barang-barang besi dia itu jangan ambil. Biasanya barang-barang besi dia itu dipanggil barang keturunan. Yang ni jangan ambil. Biasanya pisau dia, biasanya yang kita suka ambil ini kerih. Bila kita ambil kerih itu, biasanya kerih ini adalah merupakan kerih warisan. Bila kita ambil, automatically makhluk halus sudah masuk dalam tubuh badan kita. Baik itu ada yang ambil kerih tadi, bila masuk malam Jumaat aja, kerih itu dia akan terangkat dan akan bergoncang sendiri. Dia minta jamu. Cara nak jamu dia biasanya dengan asap, dengan kemian dan sebagainya. Jadi yang ini kita kena elakkan. Kemudian seterusnya, yang kita mimpi juga adalah kita mimpi gereja ataupun salib. Yang ini satu benda yang cukup penting yang kita nak sebut. Sebab itulah bila kita tengok salib ini, kita kena jaga. Biasanya orang perempuan dalam keadaan uzur, bila mereka nampak salib ni, kadang-kadang boleh jadi histeria. Kerana di lambang salib itu sebenarnya mereka telah menggunakan sihir untuk mereka menarik perhatian umat Islam, ataupun dalam arti kata lain mereka nak kena ke umat Islam. Baik itu bila kita tengok salib, kena banyak baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu di antara gejala-gejala yang disebut dengan gejala tidur. Sedikit lagi berkenaan dengan gejala masa jaga. Biasanya orang bila orang dia jaga ni, orang yang ada gangguan makhluk halus ni, selalu dia rasa pening kepala. Dia rasa pening kepala, pergi jumpa doktor pun kata tak tahu. Pertama. Yang kedua ni, dia lalai pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nak semayang rasa berat dan sebagainya. Ini menunjukkan orang itu sudah terkena gangguan. Hilang ingatan dia seperti orang gila. Badan rasa lesu, rasa malas, nak bekerja, nak buat ibadat, semua rasa malas. Ini adalah merupakan faktor. Seterusnya, kita rasa di salah satu daripada sendi kita ni, kita rasa sakit. Kadang-kadang rasa sakit tulang belakang ni, kadang-kadang rasa sakit pinggang, kadang-kadang rasa sakit lutut. Sebab apa dia sakit tempat-tempat tertentu? Ini adalah sendi utama kita. Lutut sendi utama kita, pinggang sendi utama kita, belakang bahu kita ini sendi utama kita. Biasa dia akan duduk dekat sini. Sebab itulah bila kita mandi dengan limau yang biasa kita buat ini, tuan-tuan dan perempuan, kita kena gosok tempat-tempat yang disebut dengan sendi tadi, kerana di situlah tempat dia ada. Seterusnya, biasanya juga kita panggil orang yang mempunyai ketumbuhan yang suka diubati, yang kita panggil kanser. Ini juga sebenarnya adalah merupakan tanda orang yang sudah terkena gangguan. Seterusnya, kadang-kadang mereka rasa mereka berjalan tu pijak jarum, ataupun mereka berjalan ni macam mereka berjalan di atas batu yang tajam ataupun telur. Ini adalah tanda. Baik itu ada setengah orang bila dia bangun daripada tempat tidur dia, bila dia pijak sahaja dekat bawah daripada tempat tidur itu, dia rasa macam jarum menyucuk. Yang ini biasanya mereka akan buat dengan abu mayat orang mati yang dihantar melalui jauh. Ini adalah sihir. Kadang-kadang kita mudah panik, tak nak jumpa orang, macam kera sumbang. Ini juga dikategorikan orang yang terkena gangguan makhluk halus. Dan yang seterusnya, dia mudah mengantuk. Tuan-tuan bila dengar CD ni, kalau duk mengantuk, duk menguap tu, itu tanda lah tuan-tuan, bahawasanya tuan-tuan juga ada gangguan, cepat-cepat kena berubat. Seterusnya, mudah marah dan emosional.
Mudah marah. Sebab itu saya nak sebut, orang lelaki pertama dia mudah marah, sensitif. Orang perempuan pun sama. Orang lelaki kalau mudah marah, orang perempuan kalau mudah marah sahaja membuka laluan kepada syaitan untuk masuk ke dalam tubuh badan kita. Bila kita marah, maknanya kita buka highway, bukan kata jalan, tak, highway terus kita buka kat dia. Sebab itu kita kena jaga tuan-tuan dan perempuan. Dan satu lagi, kita kena jangan sensitif. Biasanya perempuan ni dia suka sensitif, dia suka sedih. Sebab itu marah, takut, sedih bila berlaku saja, automatik pada ketika itu syaitan akan boleh masuk dalam tubuh badan kita. Baik, itulah bila kita duk cerita benda ni, tuan-tuan jangan rasa takut. Kadang-kadang rasa takut. Padahal kucing lalu ya, dia ingat jin dah lalu pada waktu tu. Akhirnya dia pun hitam. Jadi benda-benda macam ni kita kena jaga. Okey, seterusnya, jenis-jenis gangguan. Jin ni kadang-kadang dia ganggu sepenuhnya. Dia ganggu jasad kita dan juga dia ganggu keseluruhan tubuh kita. Dan juga kadang-kadang jin ini dia ganggu sebahagian badan. Sebab itu kadang-kadang orang lumpuh separuh badan, ada orang lumpuh semua badan. Dan kadang-kadang juga dia ganggu dalam tempoh jangka masa yang pendek. Kalau dia datang sakit pada sini, kita baca tangan, baca ayat kursi, letak kat sini, dia hilang. Itu kita panggil dengan gangguan yang sekejap. Okey, seterusnya berkenaan dengan kaedah. Inilah yang terakhir yang akan kita sebut, apakah kaedah kita untuk berhadapan dengan makhluk halus. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang terakhir ini maknanya kita dah cerita penyakit dia. Maka tidak memadai kalau kita cerita penyakit kalau kita tidak mencertai obat penawar untuk berhadapan dengan makhluk halus tersebut. Salah satu daripadanya kita beristiqamah dan kita berzikir seperti mana zikir yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan zikir-zikir tertentu, dan bila kita nak buat sesuatu pekerjaan, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat apa pun, kita bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada ketika itu syaitan tidak berjaya untuk masuk ke dalam tubuh badan kita. Kemudian kita menyebut nama Allah setiap kali kita masuk ke tempat-tempat gelap. Kita masuk ke tempat-tempat gelap, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita jangan menyakiti binatang seperti mana anjing, seperti mana kucing. Dan yang lebih penting daripada itu, jangan tidur bersendirian. Jangan tidur bersendirian. Kalau tak ada orang dia, cari orang dia banyak. Tambah-tambah sekarang ni perkahwinan Malaysia yang begitu hebat, yang kita boleh carilah. Yang pentingnya jangan tidur bersendirian. Biasanya orang sakit ni bila dia tidur bersendirian, maka syaitan boleh tidur bersama dengan dia. Dan bila kita nak tidur ni, kita buat apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berwuduk dan juga kita baca doa. Dan itulah di antara perkara-perkara yang kita sebut, dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar daripada gangguan makhluk halus. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan, yang kita nak sebut dalam program kita ini tuan-tuan dan puan, tak lain dan bukan, sebenarnya kita nak memberi mesej kepada tuan-tuan dan puan, kita ni hidup sebenarnya berkongsi alam dengan makhluk halus. Bila kita berkongsi alam dengan makhluk halus, kita kena jaga etika kita dan juga etika bersama dengan makhluk tadi. Kita tidak boleh menyakitkan dia. Sebab itu tujuan kita mendedahkan di mana tempat tinggal dia, kita mendedahkan asal usul dia, macam mana dia boleh masuk dalam tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab kita nak berhati-hati, bukan kita nak takut dengan dia. Ada orang dia silap, bila dia tahu jin ni macam ni, akhirnya dia menghambakan diri pada jin. Yang ini yang tak boleh, yang hukumnya haram. Kita berkhidmat dengan dia lagi haram, kata para ulama. Ini kesimpulannya. Yang keduanya, bila kita dah tahu bahawasanya syaitan ini adalah musuh kita yang nyata dan dia boleh memberi kesan yang tidak baik dengan izin daripada Allah, yang paling penting apakah ubat dia sebagai pendinding kita dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk halus. Ayat yang saya bacakan tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidak lain dan bukan, Quran ini sebagai syifa dan juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sahaja kesempatan yang kita dapat bersama pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada tuan-tuan dan puan yang memiliki CD ini, kerana dengan memiliki CD ini sekurang-kurangnya tuan-tuan mempunyai komitmen untuk mengenali makhluk halus dan juga untuk bersama-sama menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga kepada Meropis, Modul Rakaman Pemikiran Penyebaran Islam, di atas kesudian membuat rakaman ini. Maka secara tidak langsung kita dapat sama-sama untuk memberi manfaat di antara satu sama lain. Itu sahaja. Yang baik itu daripada Allah, kekurangan dan kelemahan itu daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.